Nampak Maulana? Nampak. Okey. Nampak dah. Baiklah, kita mulakan pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma ghayna. Rabbi yassir. Ini nota mengandungi bab ke-71 dan hadis yang ke-30 yang ke-95 dan seterusnya. Mula-mula kita ini Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Babul mashi 'ala al-khuffain lil musafir wal muqim. Babul mashi 'ala al-khuffain lil musafir wal muqim. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. Hadis yang ke-96 masih di bawah bab ni. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة
والمسافر 3 أيام ولياليهن. قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح عن الخفين، وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى: والتوقيت أصح، وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. Itulah dua hadis di bawah bab ini dan yang kita akan bincangkan hari ini. Di bawah bab ke-71 ada dua hadis 95 dan 96 yang kita telah baca tadi bersama-sama dengan komentar Imam Tirmizi. Sebelum kita bincang dengan lebih panjang, terlebih dahulu kita baca dululah terjemahan bagi tajuk dan hadis dan juga komentar Imam Tirmizi seterusnya. Bab 71, bab hukum menyapu kedua khuf bagi musafir dan bukan musafir. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi SAW bahawasanya baginda ditanya tentang menyapu khuf, yang tentang selama mana boleh menyapu khuf. Jawab baginda SAW, 3 hari untuk orang dalam perjalanan, yakni musafir, dan 1 hari untuk orang yang bermukim, yakni tidak bermusafir. Disebutkan daripada Yahya bin Ma'in bahawa beliau mensahihkan hadis Khuzaimah bin Thabit mengenai sapu khuf. Yakni ini semua cerita ni sapu khuf ni dalam berwuduk. Bukan sapu biasa-biasa saja-saja gitu, tidak. Ketika berwuduk tu maksudnya. Dan nama Abu Abdullah Al-Jadali, ini nama sebenarnya. Abu Abdullah Al-Jadali ialah Abd bin Abd. Dia juga dipanggil Abdul Rahman bin Abd. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Abu Bakrah, Abu Hurairah, Safwan bin Assal, Auf bin Malik, Ibnu Umar dan Jarir. Kemudian Imam Tirmizi bawakan hadis yang ke-96. Ia merupakan riwayat sahabat yang bernama Safwan bin Assal yang tadi dia telah sebutkan dalam riwayat fil bab ni. Ni Abu Isa kata ni dalam bab ini, wa fil bab an Ali wa Abi Bakrah wa Abi Hurairah wa Safwan bin Assal. Hadis Safwan bin Assal ini Imam Tirmizi sendiri kemukakan, iaitu nombor 96 ni. Hadis yang ke-96, Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Safwan bin Assal. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar tidak membuka khuf selama 3 hari 3 malam jika kami bermusafir, kecuali apabila kami berjunub, dan kami tetap boleh menyapu khuf, yakni apabila berwudu, yakni dalam berwudu, kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Al-Hakam bin Utaibah dan Hammad meriwayatkan hadis ini daripada Ibrahim An-Nakha'i, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, namun ia tidak sahih. Ali Ibn al-Madini
maksudnya ialah Ali bin Abdullah bin Al-Madini, berkata, kata Yahya bin Sa'id, yakni Al-Qattan Al-Basri, kata Syu'bah, Ibrahim An-Nakha'i tidak mendengar daripada Abi Abdullah Al-Jadali hadis menyapu khuf. Zaidah berkata, yakni sebagai riwayat daripada Mansur, maksudnya ialah bin Al-Mu'tamir. Apa ni? Kami pernah berada di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Ketika itu Ibrahim An-Nakha'i juga ada bersama kami. Lalu Ibrahim At-Taimi meriwayatkan kepada kami daripada Amr bin Maimun Al-Audi, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Thabit, daripada Nabi SAW tentang hadis menyapu khuf. Muhammad bin Ismail berkata, maksudnya Imam Bukhari, Al-Bukhari itu maksudnya Imam Bukhari, berkata dalam bab ini hadis yang paling baik adalah hadis riwayat Safwan bin Assal Al-Muradi. Abu Isa berkata, Abu Isa berkata, ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan fuqaha setelah mereka, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat orang yang tidak bermusafir menyapu khuf selama sehari semalam, yakni sahaja. Dan orang musafir pula boleh menyapu selama 3 hari 3 malam. Abu Isa berkata, ada juga diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu bahawa mereka tidak memberikan batasan waktu untuk menyapu khuf. Inilah pendapat Malik bin Anas. Abu Isa berkata lagi, pendapat yang memberikan batasan waktu adalah lebih sahih. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Safwan bin Assal, bukan melalui saluran riwayat Asim. Itulah semua sekali yang kita telah baca di bawah bab ke-71, iaitu 2 hadis bersama-sama dengan komentar Imam Tirmizi. Komentar Imam Tirmizi sebenarnya agak detail berbanding dengan sesetengah ulama hadis yang lain. Dia agak detail. Banyak perkara yang dapat kita belajar daripada komentar Imam Tirmizi itu. Antaranya beliau menjelaskan nama seseorang itu. Kalau dalam hadis digunakan dengan nama kunyah, misalnya dia akan sebut nama sebenar dia, nama alam dia, alam, nama sebenar. Sebab nama ni sebagaimana kita sedia maklum, ada 3 dalam bahasa Arab ni. Nama kunyah, nama panggilan, nama laqab, nama gelaran, nama diri, alam. Itu nama sebenar. Jadi begitulah Imam Tirmizi sentiasa menjelaskan nama-nama perawi itu. Nama-nama perawi. Kalau dalam hadis disebutkan dengan nama kunyah, dia akan sebutkan nama sebenar dia. Kalau ada gelaran, dia disebutkan gelaran dia. Begitu juga kalau dalam hadis tu disebutkan nama gelaran, dia akan jelaskan juga. Itu antara yang Imam Tirmizi sebutlah dalam komentar dia. Daripada komentar dia tu, apa yang dia sebut tu kita dapat tahu semua sekali nama bagi seseorang perawi itu.
Kita bukan tahu nama sebenarnya sahaja, kita tahu juga nama panggilan dia, nama gelaran dia, semua sekali kita tahu. Itu antara yang kita dapat belajar daripada komentar Imam Tirmizi. Kita juga dapat mengetahui tentang kedudukan hadis pada pandangan ulama-ulama berdasarkan penilaian masing-masing. Imam Tirmizi bagi juga. Misalnya dia kata Hasan Sahih. Hasan Sahih. Maknanya hadis yang dikemukakan itu ada yang dinilai hasan oleh setengah ulama, ada juga dinilai sahih oleh ulama yang lain. Yang dia kemukakan itu salah satu daripada dua itulah. Mungkin yang hasan, mungkin yang sahih. Mana kalau dia kemukakan yang hasan, bermakna yang sahih itu dengan sanad lain lah. Dengan sanad lain. Atau kalau yang dia kemukakan itu sahih, bermakna yang hasan itu dengan sanad lain. Sama ada yang lain itu ada pada perawi-perawi sahabat yang diisyaratkan dalam filbab, wa filbab an fulan. Boleh jadi ada di situ, boleh jadi juga tidak ada di situ. Mana ada di lain lah. Kena cari lagi. Maknanya kita tahu penilaian hadis. Yang ketiga, kita tahu pula dalam bab itu, berhubung dengan perkara itu, ada lagi ke hadis lain selain yang Imam Tirmizi kemukakan itu? Adakah? Kalau ada, dia sebutkan itu dipanggil riwayat fil bab. Dia isyaratkan. Tapi adakah semua hadis sahabat diisyaratkan? Tidak. Tidak juga. Tapi kadang-kadang itu semua dah. Yang dia sebut itu sajalah yang ada. Ada juga tidak. Yang dia kemukakan itu adalah sebahagian sahaja daripadanya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, Imam Tirmizi juga selalu menceritakan tentang apa pandangan ulama tentang perawi yang terdapat di dalam sesuatu hadis, yang meriwayatkan hadis yang dia kemukakan itu. Apa pandangan tokoh-tokoh? Dia kemukakan juga pandangan tokoh-tokoh. Jadi daripada situ kita dapat tahu penilaian tokoh-tokoh hadis, ulama rijal, tentang mana-mana perawi, terutamanya yang baru diperkenalkan oleh beliau. Kita dapat tahu apa pandangan mereka tentang perawi itu. Perawi itu dhaif ke, perawi itu kuat ke, atau macam mana, kita dapat tahu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, Imam Tirmizi juga tidak hanya menceritakan pendapat orang. Orang itu orang ni, tidak. Dia sendiri ada pendapat dia. Dia menyatakan juga pendapat dia. Kadang-kadang pendapat dia itu berbeza daripada pendapat guru dia sendiri. Sama ada berkenaan dengan perawi-perawi atau berkenaan dengan maksud hadis. Boleh jadi dia ceritakan maksud hadis itu. Apa maksud hadis? Sama ada dengan menukilkan pendapat sahabat atau mana-mana tokoh tabi'in, mungkin untuk memahami maksud mana-mana hadis itu, potongan-potongan hadis tertentu itu mungkin termasuk dalam perkara yang rumit lah. Diceritakan apa maksudnya melalui nukilan-nukilan itu. Itu yang ke-5. Yang ke-6, beliau kadang-kadang menjelaskan gharibul hadis. Gharibul hadis itu makna perkataan-perkataan yang sulit, yang rumit dalam hadis itu dari segi bahasa, dari segi lughah. Dia cerita juga. Jadi banyaklah manfaatnya bila kita belajar
Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi ini. Kita diperkenalkan hadis dari semua sudutnya. Dari semua sudutnya. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar Sunan Tirmizi yang lengkap, bukan tajrid Tirmizi ataupun Mukhtasar Tirmizi, tidak. Kalau Mukhtasar Tirmizi dia tak ada dah bincang tentang sanad apa. Jadi komentar Imam Tirmizi pun tak diperlukan sangatlah sebenarnya. Kalau kita sebut juga pun jadi orang terpinga-pinga lah mana sanadnya yang disebut itu. Jadi, tak ada lah sanad. Perbincangan tentang sanad tu hampir-hampir tak ada lagi diperlukan. Baiklah, kita pergi kepada bab ke-71. Babul mashi ala al-khuffain lil musafiri wal muqim. Bab hukum menyapu khuf, ini kedua khuf, yang ini dalam berwudu. Dalam berwudu yang dimaksudnya. Bukan menyapu khuf ni pada ketika mandi junub apa, tak. Ini khusus dengan ketika kita berwudu tu. Bila sampai kepada giliran basuh kaki, kita tidak basuh kaki. Dalam keadaan kita pakai khuf, kita sapu khuf. Gitu maksudnya. Jadi ini semua ni sapu khuf ni cerita ni maksudnya ketika berwudu, dalam kita berwudu tu. Ketika tu maksud sapu di sini, bukan sapu khuf pada ketika lain. Sapu khuf nak bersihkan khuf, sapu khuf mungkin nak lumurkan apa-apalah pada kulit dia tu, bukan sapu itu yang dimaksudkan ini. Sapu ni ketika berwudu, ketika giliran nak basuh kaki tu, bila sampai nak basuh kaki tu, lepas sapu kepala tu, nak basuh kaki tu, ketika tu sapu. Jadi apa hukumnya? Jadi ada beberapa takdir lah di situ, beberapa perkataan yang perlu ditakdirkan. Jadi al-mashi itu zahirnya nampak macam mudhafun ilaih. Bab mudhaf, al-mashi mudhafun ilaih. Padahal dia tidak terus menjadi mudhaf sebenarnya. Dia tu jadi mudhafun ilaih pula bagi perkataan yang lain. Jadi macam mana? Mudhaf sebenarnya ialah yang saya letakkan dalam kurungan dalam terjemahan itu. Babu hukmil mashi. Hukmil mashi ala al-khuffain, lepas tu fil wudu lil musafir wal muqim. Gitu. Bab hukum menyapu kedua khuf dalam berwudu bagi musafir dan bukan musafir. Gitu maksudnya. Dia ada, biasalah begitu ni. Dia ada buat-buat. Kalau tidak, bukan dia nak cerita bab sapu khuf tu, nak cerita hukum. Apa hukumnya? Boleh macam mana? Begitu hukum. Nak tahu tentang hukum. Sebab ini semua ni daripada awal Sunan Tirmizi ni, Imam Tirmizi dah bincangkan tentang hukum hakam. Sebab itu namanya Sunan. Sebab itu kitab ni ada orang panggil Jami' Tirmizi. Popular juga dengan nama Sunan Tirmizi. Kenapa Sunan tu? Sebab dia banyak bincang tentang hukum. Dan hukum itulah yang utamanya. Daripada awal lagi dia start. Dia mulakan dengan bab hukum. Jadi kalau sapu khuf, hukum sapu khuf. Maksudnya dalam berwudu tu yang berkait dengan hukum. Itu yang diceritakan. Walaupun kitab ini bukan hanya bincangkan tentang hukum saja, tentang perkara lain tu dia ada kemudian gitu. Yang utamanya dalam kitab ni ialah bab hukum itu.
Dengan sebab itu, ada kelebihannya bila kita belajar Sunan Tirmizi ini, kita tahu hukum. Dan kita tahu hukum tu bukan sekadar hukum satu pandangan saja, tidak. Ini antara yang Imam Tirmizi sebut juga. Bila dia bincangkan satu-satu tajuk tu dalam komentar dia, iaitu pandangan imam-imam mujtahidin sebelumnya tentang apa yang dibincangkan, terutamanya berkenaan dengan hukum hakam. Di situ dia bawalah pendapat imam itu, pendapat imam ini. Kadang-kadang dia setuju dengan pendapat seorang imam tu, nampak kebetulan sama pendapat dia dengan seseorang imam itu. Kebetulan sebenarnya dia bukan ikut imam-imam hadis ni, pengarang-pengarang kitab-kitab utama hadis ni, sebenarnya dia bukan muqallid, dia bukan bertaklid kepada mana-mana imam yang masyhur itu. Tidak. Dia ada pandangannya sendiri. Pandangannya dapat diketahui daripada tajuk bab yang dibuatnya. Tajuk bab yang dibuatnya. Gitu. Kita dapat tahu di situlah. Dan dapat tahu daripada perbincangan dia di bawah bab itu. Dalam komentar dia, kita boleh tahu mazhab dia. Maka kita akan dapati imam-imam hadis ini sebenarnya dia bukan muqallid kepada mana-mana imam. Kalau ada pendapat dia nampak sama dengan pendapat mana-mana imam, itu kebetulan sahaja. Kebetulan sahaja. Gitu. Sama juga kalau kita baca kalau dalam bab akidah kan, imam-imam hadis yang besar-besar tu seperti Imam Nawawi, Hafiz Ibn Hajar, Al-Asqalani, walaupun dalam bab fiqh tu lebih nampak mereka terikat dengan imam mana-mana mazhab. Tapi kalau dalam bab akidah, sebenarnya dalam syarah-syarah mereka, kita tak boleh nak kata dia ni ikut aliran Asy'ariyah ke sepenuhnya, Maturidiyah ke sepenuhnya, Ahlul Hadis ke sepenuhnya. Tidak. Kita nampak dia ada pilihan sendirilah. Ada ketikanya pendapat dia tu tidak sama dengan Asy'ariyah. Ada ketikanya sama. Ada ketikanya dia lebih menyokong pendapat Ahlul Hadis. Begitu cara ulama-ulama hadis, imam-imam hadis terutamanya, pengarang-pengarang kitab-kitab utama hadis dan syarah-syarah hadis. Ramai daripada mereka itu memang sikapnya begitu, kalau kita perhatikan. Kita dah baca terjemahannya tadi. Jadi mula-mula sekali tentang tajuk bab ni. Bab hukum menyapu kedua khuf bagi musafir dan bukan musafir. Maknanya yang disapu kedua-dua khuf, ya, bukan sebelah saja, tidak. Kena sapu tu kedua belah. Tak ada khilaf dalam perkara ini. Sebab itu disebut alal khuffain, bukan alal khuffi. Jadi tajuk tu kena perhati betul-betul tajuk tu. Babul mashi alal khuffain. Kedua khuf. Jadi yang disapu ialah kedua khuf. Walaupun mula-mula tu sapu sebelah kanan lah. Lepas tu baru sapu sebelah kiri. Tapi kedua-dua khuf itu disapu. Bukan satu khuf saja, tidak. Bagi musafir dan asalnya perkataan yang digunakan ialah al-muqim. Al-muqim. Yani orang yang menetap, berada di sesuatu tempat itu. Berhubung dengan muqim itu pun istilahnya berbeza-beza pandangan ulama. Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Tapi yang umumnya dalam mazhab Syafi'i umpamanya, orang yang bermukim itu ialah dia ada istilah dia sendiri, iaitu orang yang berada di sesuatu tempat.
pergi ke sesuatu tempat ataupun berada di sesuatu tempat lebih daripada masa musafir lah. Lebih daripada masa musafir. Dia niat nak duduk lama di situ. Macam pelajar ke, yang duduk di mana-mana universiti agak lama dia duduk bertahun-tahun. Bermukim. Tapi ada niat nak balik. Nak pulang ke negerinya ataupun ke apa ni, tanah airnya. Itu dinamakan muqim. Muqim. Aqama yuqimu iqamah dalam istilah. Dari segi bahasanya, mana orang yang berada di satu tempat je lah, tak kira lah, asalkan dia tidak musafir. Tak kira macam mana pun. Satu lagi dinamakan mustautin. Al-mustautin. Mustautin ni orang yang berada di satu tempat itu dengan tidak ada niat untuk pergi ke lain. Kalau pergi pun jalan-jalan lah. Dia nak jadi penduduk tetap di suatu tempat itu. Itu dipanggil mustautin. Jadi hukum mukim dan mustautin ini banyak berbezanya. Terutamanya dalam bab Jumaat. Dalam bab Jumaat itu nampak sangatlah. Yang dikiranya ialah, yang dikira kalau dalam mazhab Syafi'i umpamanya 40 orang tu kena yang mustautin yang dikira. Yang bermukim tu tak kira. Yang bermukim ada dia nak balik, nak pergi ke lain, bukan nak duduk tetap di situ selama-lamanya, itu tak kira. Kalau apa ni lebih daripada 40 tu tak apalah, tapi yang dikira 40 tu mesti kena yang mustautin. Itu berbeza-bezalah pendapat dalam mazhab pula. Berbeza-beza. Saya sebut tu sebagai contoh mazhab Syafi'i umpamanya. Jadi kalau yang bermukim tu tidak dikira bilangan Jumaat. Jadi maksud Imam Tirmizi di sini orang bermukim ni bukan maksud dalam istilah mazhab Syafi'i tadi, tidak. Orang yang bermukim ni termasuklah juga mustautin. Orang yang berada tetap di suatu tempat. Tak kira lah dia bermukim dalam istilah Syafi'i tadi ataupun tidak. Dia tidak musafir lah. Termasuk mustautin. Begitu juga hukumnya. Nampak? Jadi mukim ini bukan menurut istilah mazhab Syafi'i. Tidak. Sebab itu kita terjemah bukan musafir. Kalau kita terjemah orang yang bermukim, nanti difaham mustautin tidak pula. Tak boleh pula. Hukumnya lain pula. Bukan gitu. Mustautin juga termasuk. Di situ makna mukim yang Imam Tirmizi guna ini ialah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Bukan dari sudut istilah. Atau istilah dia sendirilah yang merangkumi, masuk juga di dalamnya mustautin di situ. Itu kena jelas. Sebab itu kalau kita terjemah mukim agak boleh mengelirukan. Tapi kalau terjemah bukan musafir, lawan kepada musafir, itu tepat. Sebab apa? Sebab termasuk ni dalam hukum ni orang yang bermukim dan juga orang yang bermustautin. Itu kena faham dengan baik ya. Baiklah. 864 kita ada nota di sini. Seluruh umat Islam bersepakat tentang keharusan menyapu kedua khuf, yakni dalam berwudu, bagi musafir dan bukan musafir. Cuma ada satu riwayat Ibnul Qasim daripada Malik yang hanya mengharuskan sapu khuf kepada musafir sahaja, tidak kepada bukan musafir. Itu boleh tengok dalam kitab fiqh mazhab Malik, Bulghatus Salik. Jadi Ibnul Qasim tu anak murid Imam Malik lah, iaitu penyusun kepada kitab Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanatul Kubra, rujukan utama juga selain daripada Muwatta' Imam Malik itu. Dalam mazhab Maliknya, Mudawwanah tu kitab utama. Itu susunan Ibnul Qasim, anak murid dia. Ada satu riwayat mana mengharuskan
Imam Malik hanya mengharuskan sapu khuf kepada musafir sahaja. Bukan musafir, tak boleh. Tak kira lah mustautin ke, mukim ke, tak boleh. Maknanya dalam berwudu, semua mereka mesti kena basuh kaki. Tak boleh sapu khuf. Kalau pakai khuf pun kena tanggalkan khuf itu. Itu maksudnya. Tetapi riwayat itu tidak juga menjadi rujukan fatwa dalam mazhab Malik. Mana-mana pun orang tak pakai pendapat itu, hanya ada saja. Kalau macam di kalangan Syafi'i, ini qaul qadim Syafi'i lah, macam qaul qadim Syafi'i. Secara umumnya orang tak pakai. Yang orang pakai itu qaul jadid dia. Begitu juga dalam masalah ini, pendapat Imam Malik itu tidak dipakai dalam fatwa. Mana-mana mufti mereka pun tidak guna pendapat ini. Tiada siapa pun dari kalangan ulama Malikiyah berfatwa dengannya. Jadi kalau ahli-ahli fatwa mereka ataupun mufti mereka tidak berfatwa begitu. Artinya mereka pun sama seperti orang-orang lain juga mengharuskan sapu khuf itu kepada musafir dan bukan musafir. Kedua-duanya. Cuma dia ada pula khilaf pada perkara lain. Itu Imam Tirmizi akan sebutkan nanti. Iaitu orang lain mengenakan hak, ada tempoh dia, masa dia. Kalau tidak musafir, sehari semalam saja boleh sapu. Lepas habis waktu tu, kena bukalah. Bila batal wudu, kena buka, ambil air semaya, basuh kaki. Kena basuh kaki. Lepas tu, lap kaki tu, pakai khuf semula, boleh pula sapu khuf. Maknanya bila berhadas itu, hadas kecil maksudnya, bukan hadas besar. Hadas kecil, bila berhadas, perlu berwudu, bolehlah kita berwudu dan sapu khuf. Setelah kita pakai khuf dalam keadaan telah suci. Jadi sehari semalam saja. Kalau musafir, begitu juga keadaannya, tapi untuk 3 hari 3 malam. Imam Malik ni, dia kata tidak ada hak. Tidak ada hak. Boleh lebih daripada 3 hari pun. Boleh lebih daripada sehari pun. Kedua-duanya boleh. Sapu khuf tanpa terikat dengan batas waktu. Selama mana dia nak, selagi dia nak lah, dia boleh sapu khuf. Kecuali itu kalau sudah berhadas besar, berjunub, ataupun kalau perempuan dia nak kalau perempuan sama juga, perempuan pun sama juga. Kalau tanggalkan itu kena kira lain lah. Kalau tanggal itu dia kira batal lah, tak boleh. Kena pakai pula dalam keadaan suci. Setelah pakai tu baru boleh sapu. Cuma dia tak ada hak lah. Kalau tidak berhadas besar, boleh terus saja. Boleh. Berhadas kecil tu maksudnya buang air besar ke, buang air kecil ke, kentut ke dan sebagainya, itu bolehlah guna sapu. Jadi tapi seperti yang kita telah bincang dah sebelum ni, kalau Syiah itu dia tak boleh sapu. Itu kita tak kira. Yang dalam kitab-kitab sebut seluruh umat Islam tu tak kira apa-apa tu. Dan ini menunjukkan setengah-setengah ulama lah, mereka tidak kira dah khilaf Syiah tu. Padahal mereka tahu ada khilaf Syiah. Syiah kata tak boleh sapu khuf. Untuk sesiapa pun tak boleh. Ketika berwudu, pakai khuf pun kena tanggalkan khuf itu dan sapu kaki, bukan basuh kaki. Basuh kaki tak boleh juga. Basuh kaki tak sah wudu. Kena sapu kaki. Bukan sapu khuf, tapi sapu kaki. Jadi itu tak kira pendapat itu, la yu'taddu bihi. Tidak dikira lah. Baik. Kita pergi kepada hadis. Ada baca dah hadis tadi.
Cuma untuk ringkas saya tidak sebut setiap perawinya tadi. Tidak sebut. Saya terus kata dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada perawi paling atas. Kalau di sini Khuzaimah, daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi SAW. Sebab kita nak ringkas. Tapi Imam Tirmizi menyebutkan sanad lengkap. Jadi hadis 95 tu Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Siapa yang kata? Imam Tirmizi lah. Ini Imam Tirmizi berkata Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Katanya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dan seterusnya ke atas tu. Jadi yang mula-mula tu yang tak ada sebut siapa tu, itu maksudnya Imam Tirmizi lah. Jadi Qutaibah meriwayatkan kepada kami tu maksudnya Imam Tirmizi yang kata. Jadi Qutaibah tu guru Imam Tirmizi lah. Dan perawi-perawi ni ramai dah kita telah bertemu dah. Kita tidak perlu ulang sebut lagi tentangnya. Kita dah kenal dah. Walaupun dengan serba ringkas, kita dah kenal dah. Tapi ada juga perawi-perawi yang kita belum kenal. Macam di sini boleh kita lihat, saya buat nota tu setengah-setengahnya sebab ini belum lengkap lagi ya. Belum lengkap lagi. Mungkin adalah perawi-perawi yang tertinggal itu, insya-Allah akan datang bila kita nak lengkapkan buku ni, kitab ni. Saya akan perkenalkan semualah mana-mana yang belum diperkenalkan lagi tu. Tapi sekarang ni sebab ini nota sementara. Nota sementara ni ada yang tidak ada. Begitulah. Setakat yang saya sempat buat. Ammar bin Maimun di sini. Siapa ni? Ibrahim At-Taimi mengambil hadis ini, menerima hadis ini daripada Ammar bin Maimun. Siapa Ammar bin Maimun? Ini kita dah ada nota tentang perawi 865. 865. Kita dah ada nota di situ. Saya nak sesiapalah daripada kita baca ya. Ammar bin Maimun Al-Audi Al-Kufi. Silakan siapa nak baca? Silakan. Siapa ni? Salih. Salih, silakan. 865 Al-Audi Al-Kufi. Seorang perawi mukhadram. Orang yang sempat dengan zaman jahiliah sebelum Islam dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur, thiqah, lagi abid. Beliau menetap di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah. Itu tentang Ammar bin Maimun. Maknanya Ammar bin Maimun ni seorang tabi'i lah, sebab dia tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dia telah memeluk agama Islam pun, kalau tak bertemu dengan Nabi semasa Nabi hidup, itu tidak dikira sahabat. Tapi dia ni bukan sempat dengan zaman Nabi saja, dengan zaman sebelum Islam pun dia sempat. Itu dipanggil mukhadram, perawi mukhadram. Perawi mukhadram tu, bila sebut perawi mukhadram tu, kita sepatutnya kena terus fahamlah. Itulah maksudnya. Baik. Ammar bin Maimun menerima hadis ini daripada Abi Abdillah Al-Jadali. Ammar bin Maimun dia menerima itu tahammul hadis, orang panggil tahammul hadis. Menerima hadis daripada, tahammul dia dengan cara dia sebut di sini ana. Itu maksudnya, dengan an, bukan dengan lafaz tahdits, bukan dengan lafaz sami'tu dan sebagainya. Daripada Abi Abdillah Al-Jadali. Jadi siapa pula Abi Abdillah Al-Jadali? 866. Teruskan Saleh. 866. Beliau dinisbahkan kepada Jadilah, iaitu satu puak daripada kabilah Tayyib.
Seterusnya daripada Khuzaimah bin Thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Khuzaimah bin Thabit ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya baginda ditanya tentang menyapu khuf. Jadi ditanya tentang menyapu khuf ni maksudnya tentang selama mana boleh menyapu khuf. Yang tentang tempoh masa boleh menyapu khuf itu. Itu dia. Ditanya tentang itu. Jawab baginda 3 hari untuk orang dalam perjalanan, jadi musafir, dan 1 hari untuk orang yang bermukim. Maksudnya yang tidak bermusafir. Jangan kita faham bermukim dengan makna yang saya sebut tadi. Bukan. Termasuk juga mustautin, ya. Termasuk juga mustautin. Jadi kalau kita nak tengok tentang perawi ini, sebab tu saya kata saya tidak buat semua lagi. Setakat mana yang sempatlah, terutama yang sedikit-sedikit tu. Kalau hadirin hadirat sekalian nak tengok terus benda ni, kepada yang boleh merujuk lah, kepada yang boleh membuat rujukan sendiri, boleh lihat di sini, ya. Boleh lihat di sini. Ni sekejap, ni Al-Mashi 'ala al-Khuffain. Ni perawi-perawi dia. Kitab ini istimewanya dia sebutkan tentang perawi-perawi dia. Agak detail lah. Setakat ni saya pun tidak buat sedetail ini sebab kita nak ringkas, kita nak ringkas. Jadi dia sebut ni. Ini lebih detail, lebih detail. Saya sebut ringkas saja. Tentang Abu Abdullah Al-Jadali, boleh tengok sini. Dia riwayatkan daripada siapa dan siapa pula yang meriwayatkan hadis daripada dia, kita boleh tahu. Ini agak detail. Kalau dalam Tuhfatul Ahwazi ini, di sini pun tak ada sejelas itu, tak ada sejelas itu. Di sini dia ringkas saja. Ringkas saja. Saya buat lebih detail sedikit daripada ni. Setakat ni lah, setakat ni. Yang ni dia ringkas sangat. Boleh dikatakan kalau sudah bertemu dia tak sebut tu. Dia tak bincang tu. Kalau macam kitab ni, yang satu lagi ni, kalau dah bertemu dah pun dia isyarat, dia sebut di mana kita telah bertemu dah. Misalnya Ibrahim At-Taimi sudah ada dah. Ibrahim At-Taimi, Ibrahim bin Yazid bin Sharik Al-Kufi At-Taimi, thiqah, abid, yursil. Dia banyak melakukan irsal dalam riwayat dia. Wa yudallis, dan banyak melakukan tadlis. Ini dalam macam ni, kurungan macam ni, 5 ni maksudnya tabaqah. Tabaqah perawi daripada tabaqah kelima. Jadi tentang dia ni telah pun ada disebutkan. Maknanya kira-kiranya yang ada dulu tu telah disebutkan dengan lebih detail. Ini pada bab ke-63, hadis ke-86. Dia ada isyarat begitu. Tapi kalau dalam Tuhfatul Ahwazi, itu tidak adalah sedetail itu. Jadi kalau yang belum bertemu lagi tu dia bincang dengan detail lah, macam di sini. Amr bin Maimun. Belum bertemu lagi. Dia bincang dengan detail. Riwayat-riwayat dia macam mana, ya. Setakat ni saya belum lagi buat sedetail ini. Akan datang adakah perlu sampai begini ataupun tidak, tengoklah. Sekarang ni saya tidak buat keputusan lagi. Dia lebih detail lah. Khuzaimah bin Thabit, ini telah pun berlalu, ada dah hadis dia. Itu pada bab 12, hadis yang ke-16. Kalau nak tengok sana lah. Jadi saya tak tulis lah kira-kiranya. Dia pun tak tulis panjang lah. Kira-kiranya yang panjang tu ada di sana.
Kemudian kalau kita tengok kitab ni adalah kelebihannya dipanggil lataif isnad. Lataif isnad. Tapi ini berguna kepada orang yang belajar secara khusus lah ilmu hadis. Kepada umum ni tidak diperlukan sangat. Misalnya disebut ini hadis subaiyat Imam Tirmizi. Apa maksud subaiyat? Maksudnya hadis yang antara Imam Tirmizi dengan Nabi SAW itu ada 7 orang perawi. Itu subaiyat. Dan hadis ini musalsal bil kufiyin. Mana semua perawinya itu orang-orang Kufah. Itu musalsal bil kufiyin selain daripada guru Imam Tirmizi. Kalau guru dia di sini Baghlani. Dan selain daripada Abi Awanah. Sebab Abi Awanah dia tu wasiti, bukan kufi, tapi wasiti. Selain daripada tu, mana 5 lagi tu adalah kufi. Di dalam hadis ini juga ada 3 orang tabi'i. Dia perkenalkan secara umum. 3 orang tabi'i. Sebahagian mereka meriwayatkan daripada sebahagian yang lain. Siapa? Ibrahim. Meriwayatkan daripada Amar, daripada Abi Abdullah Al-Jadali. Semua mereka ini tabi'i. Dan sahabat apa nama ni yang tersebut di dalam hadis ini, tempat hadis ini diambil ialah termasuk dalam muqillin minar riwayah. Muqillin. Muqillin itu maksudnya sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Sebab ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu mukthirin dipanggil. Mukthirin. Kalau muqillin ini mana yang sedikit meriwayatkan hadis. Kita boleh tahulah sahabat ni banyak ke tidak meriwayatkan hadis. Dia ada sebut. Itu lataif isnad dipanggil. Di dalam kitab-kitab Sunan Sittah, hadisnya hanya ada 7 saja hadisnya. Ini sebagaimana tersebut di dalam Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf karangan Al-Mizzi. Itu yang disebut. Baru dia syarah hadis. Jadi lebih detail lah. Kepada yang boleh merujuk sendiri, kalau nak rujuk, teruslah sekarang ni, sebelum saya buat dengan lengkap nanti, boleh tengok di sini tu. Kalau dah saya buat itu mungkin yalah tak sama lah. So dia cap pilihan masing-masing lah. Nak detail, sedetail mana kan. Itu terpulang kepada pengarang masing-masing lah. Sebab pengarang ni asasnya ialah kitab ni, Tuhfatul Ahwazi. Dia banyak dah selesai. Sebab dia boleh dikatakan hampir terima lah apa yang telah dibuat oleh Maulana Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwazi itu. Dia terima apa yang dia buat ni sebagai lanjutan atau sambungan dan mendetailkan lagi apa yang tidak disebutkan secara detail oleh Maulana Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwazi itu. Itu saja yang dia buat. Tapi dia ada cara dia sendiri sehingga dia jadi kitab yang tersendiri pula. Tetapi asas bagi kitab ini ialah Tuhfatul Ahwazi. Sebab itu dia buat nama kitab ini nama kitab ini Ithaf Talibil Ahwazi. Dia isyarat kepada Tuhfah Al-Ahwazi. Ithaf Al-Talibil Ahwazi. Baiklah. Jawab baginda bila ditanya tentang tempoh tu. Tempoh boleh seseorang itu menyapu khuf selama mana? Nabi SAW jawab 3 hari untuk orang musafir, yakni orang dalam perjalanan, dan 1 hari untuk orang untuk bukan musafir gitu. Untuk orang yang bermukim, mengambil kira lafaz yang digunakannya, kita terjemah begitulah. Tapi maksudnya bukan musafir. Itu hanya 1 hari saja. Maksudnya 1 hari 1 malam. 3 hari itu maksudnya 3 hari 3 malam.
Baiklah, kita ada nota pula di sini 867. Boleh baca lagi Saleh? Ya, mana dah. 867. Di dalam riwayat Abu Dawud tersebut, lil musafiri thalathatu ayyamin walil muqimi yaumun wa lailah. Untuk musafir 3 hari dan untuk tidak musafir sehari semalam. Maksudnya ialah untuk musafir 3 hari 3 malam. Itu antara apa di riwayat dalam kitab-kitab hadis ni kadang-kadang dia ada beza sedikit sepanjang. Sebab itu perlu kita tengok juga kitab lain. Jangan tengok bila kita baca satu kitab hadis, jangan tengok satu saja. Mungkin dengan kita tengok kitab-kitab lain, terutamanya kitab sunan juga, kita dapat membantu kita lah, lebih menjelaskan lagi maksud hadis itu. Sebab perawi-perawi dalam saluran riwayat itu dia lafaznya berbeza-beza. Seterusnya disebutkan daripada Yahya bin Ma'in bahawa beliau mensahihkan hadis Khuzaimah bin Thabit mengenai sapu khuf dalam berwudu. Sebab ada orang yang tidak mensahihkan hadis ini. Imam Tirmidzi sebut Yahya bin Ma'in, ini salah seorang tokoh hadis, tokoh ilmu rijal. Memang menjadi rujukan lah. Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, itu semua tokoh semua. Beliau mensahihkan hadis Khuzaimah bin Thabit mengenai sapu khuf, yakni dalam berwudu. Itu kata Imam Tirmidzi, dia nukilkan. Mana ada orang tokoh hadis yang mensahihkan hadis ini. Walaupun ada yang tidak mensahihkannya, jadi Imam Tirmidzi lebih suka dengan pendapat dia lah. Imam Tirmidzi sependapat dengannya lah. Sebab Imam Tirmidzi pun kata hadis ini hasan, sahih. Dan nama sebenar Abu Abdullah Al-Jadali ialah Abd bin Abd. Abd bin Abd. Jadi nama anak dengan ayah tu sama. Kadang-kadang ada juga berlaku dalam masyarakat kita pun ada kebetulan nama anak dengan ayah tu sama. Ayah dia pilih begitu, nak buat macam mana? Dia juga dipanggil Abdul Rahman bin Abd. Ada juga yang kata nama dia Abdul Rahman, ayah dia tu Abd. Tapi ada yang kata Abd bin Abd. 868. Baca lagi di situ, Saleh. 868. Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Taqrib berkata, Abu Abdullah Al-Jadali namanya Abd atau Abdul Rahman bin Abd. Thiqah. Dia dikatakan berfahaman Syiah dan dia termasuk dalam kibar tabaqah ketiga. Itu kata Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Dia ni thiqah. Dia dikatakan Rumiyah bit tasyayyu', dikatakan berfahaman Syiah. Jadi bila dikatakan ini, kita kena berhati-hatilah. Mana kita dah tahu dia ada kecenderungan itu. Kalau kita bertemu di lain riwayat dia, kita kena tahulah. Itu pentingnya kitab-kitab rijal ini. Dan dia tapi dia ni thiqah. Dan dia termasuk dalam kibar tabaqah ketiga. Termasuk kibar ni maknanya orang tua lah, ataupun di peringkat awal. Perawi tabaqah ketiga. Di peringkat awal, perawi tabaqah ketiga. Itu maksud kibar. Tabaqah ketiga. Dan ini menunjukkan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah tidak kata bersikap tertutup sangat, ataupun terus menghukum semua golongan yang tidak sependapat itu serupa, sama saja, letakkan mereka sekapal saja atau sebakul saja. Tidak begitu, tidak begitu. Sebab Syiah itu pun ada
banyak pula golongan-golongannya dan fahamannya berbeza-beza pula, terutamanya Syiah Mutaqaddimin. Jadi tabaqah ketiga ni Syiah Mutaqaddimin. Kalau Syiah Mutaqaddimin itu banyak fahamannya ringan lah, tidak berat sangat, tidak melampau. Dengan sebab itu mereka terima. Itu pun dengan syarat-syarat lah. Seperti yang kita sudah maklum, saya dah sebut dah sebelum ni, antara syaratnya ialah riwayatnya itu tidak menyokong fahamannya. Itu syarat. Dan ada banyak lagi syaratnya. Dia tidak menyeru orang kepada fahamannya. Banyaklah orang ni kata perlu syarat ini, syarat ini. Ada yang ketat syarat, ada yang longgar sedikit syarat itu. Itu berbeza sikap ulama rijal lah. Itu sikap ulama rijal yang berbeza-beza. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Itu saya terjemah hadza hadithun hasanun sahih. Kalau nak kira terjemahan yang tepat, ini beginilah. Sebab setengah-setengah orang tu dia terjemah begini. Boleh juga. Dia tidaklah lari, maksud dia tu jadi lain, tidak. Cuma kalau nak mengambil kira lafaz asal itu, terjemahan ini lebih tepat. Setengah-setengah orang dia terjemah begini. Hadis ini hasan sahih. Dia terjemah begitu. Hadis ini hasan sahih. Ataupun gitulah. Hadis ini hasan sahih. Yang tepatnya ini adalah hadis hasan sahih. Mari saya nak cerita sedikit ya. Kalau kita pergi kepada yang teks asal ni, ni. Hadza hadithun hasanun sahih. Supaya sambil-sambil kita belajar hadis ini, kita belajar cara menterjemah dengan tepat juga. Sambil-sambil ini selingan sajalah, sambilan saja. Kepada yang tidak belajar bahasa Arab, tak ada makna sangat kepada dia ni. Tetapi itulah mungkin kepada orang yang tidak begitu mahir itu, dia anggap sama padahal lain. Cuba tengok. Hadza hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Saya terjemah begitu. Sebab apa? Hadza ini jadi mubtada. Ini jadi mubtada. Kalau kita i'rab jadi mubtada. Hadithun sekejap. Salah tekan. Hadithun ini jadi khabar kepada hadza. Hadithun itu jadi khabar kepada hadza. Hasanun itu jadi sifat na'at kepada hadithun. Sahihun jadi na'at kedua bagi hadithun. Gitu. Itu dari segi i'rabnya. Sebab itu kita kena terjemah ini adalah hadis hasan sahih. Sebab hadis itu jadi khabar. Kalau kita kata begini, contoh ya, saya buat contoh ya. Sambil-sambil itu ini selingan. Sebagai contoh ni kita kata. Saya buat di sini. Nampak kan ni? Nampak ke tidak? Dah nampak mana? Nampak. Kalau kita terjemah hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, dia begini. Begini. Kalau Arab dia begini. Hadzal hadis, hadzal hadis. Jadi tak boleh hadisun lagi. Hadzal hadisu hasanun sahih. Itu terjemahannya.
hadis ini hasan sahih. Hadzal hadis hasanun sahih. Mana al-hadis itu dia tidak jadi khabar. Dia tidak jadi khabar. Dia jadi apa? Dia jadi badal kepada hadza. Hadza jadi mubtada juga. Tapi al-hadis itu jadi badal kepada hadza. Atau disebut ataf bayan kepada hadza. Jadi khabarnya hasanun sahih. Hasanun itu khabar dia. Sahihun tu khabar yang kedua. Hasanun khabar yang pertama, sahihun khabar yang kedua. Al-hadis ini bukan khabar. Jadi terjemahan dia, ini, hadis ini sahih. Ini, hadis ini sahih. Ini terjemahannya. Tapi kalau hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Itu terjemahan dia. Sebab hadis itu jadi khabar. Ini adalah hadis hasan sahih. Kalau di sini kita tak boleh terjemah. Ini adalah hadis hasan sahih, tak boleh, salah. Ini adalah hadis hasan sahih, salah. Ini hadis ini hasan sahih. Ini baru terjemah apa nama ni, kalau hadis ini hasan sahih, inilah asalnya begini. Sebab itu saya tak terjemah begitu. Sebab nak kata adalah hadis hasan sahih, dia kena jadi khabar. Adalah hadis ini hasan sahih. Dari segi makna dia lebih kurang je, tapi ketepatan itu, ketepatan itu. Kalau kita nak ambil mafhum dia, boleh je, gitu pun boleh, begitu pun boleh. Okey. Hasan sahih. Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain juga meriwayatkannya. Jadi bukan Imam Tirmizi sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Tapi imam-imam yang lain pun ada. Saya hanya sebut sedikit sahaja. Kalau kita tengok kitab ni lagi banyak lah. Dia sebut, cuba tengok. Sekarang saya nak tunjuk. Dia sebut yang berkait dengan hadis ini. Pertama, tentang darjatnya, kedudukannya. Hadis Khuzaimah bin Thabit ini sahih. Kata musannif, disebutkan daripada Yahya bin Ma'in bahawa beliau mensahihkan hadis Khuzaimah bin Thabit berhubung dengan sapu khuf ni. Ibnu Hibban juga mensahihkannya. Masalah yang kedua, fi takhrijihi. Di mana kita nak dapat hadis ini? Siapa yang mengemukakan hadis ini di dalam kitab mereka? Jadi banyak ni. Ni saya sebut sedikit saja ya, sebab kita tidak nak sebut semua lagi. Ni disebut. Ni semua ni sebut hadis itulah dalam kitab ni. Musannif, yang ni Imam Tirmizi lah pengarang, di sini sebut. Abu Daud dalam sunannya, ni hadis yang keberapa. Ibnu Majah dalam sunannya, sini. Abdul Razak dalam musannafnya, di sini. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, di sini. Ahmad dalam musnadnya, di sini. Jadi ramailah, bukan Imam Tirmizi seorang saja yang meriwayatkan hadis ini. Cuma mungkinlah kalau perawi bahagian atas, misalnya Abdul Razak ataupun Ibnu Abi Syaibah, dia atas lagi daripada Imam Tirmizi, tabaqahnya. Imam Ahmad atas lagi. Jadi sanad dia lebih pendek lah. Tidaklah subaiyat macam Imam Tirmizi ni. Mungkin mereka 2-3 saja. Begitu. Yang dekat dengan Nabi tu 2-3 saja hadis tu. Perawinya. Jadi lebih atas, lebih sedikit lah sanadnya. Kalau Baihaqi ni di bawah. Bawah lagi Imam Tirmizi, jauh lagi. Sanad dia lebih panjang lagi. Kalau zaman kita ni lagilah panjang lagi. Gitu maksudnya. Baik. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali. Riwayat daripada Ali. Ingat ini nota sementara. Untuk kita belajar hari ini. Dan ini pun banyak dah kalau nak kira ni. Ini pun banyak dah. Kalau nak kira setengah-setengah tempat tu lebih banyak dah daripada Tuhfatul Ahwazi tu. 870.
Ini kita mula membincangkan hadis riwayat ma fil bab. Riwayat ma fil bab. Ni daripada sini. Daripada sini disebutkan hadis Ali. Boleh Soleh baca lagi? Okey, bang. 870. Hadis Ali diriwayatkan oleh Muslim melalui saluran Shuraih bin Hani. Katanya, aku bertanya Ali bin Abi Talib tentang selama mana boleh menyapu kedua khuf dalam berwuduk. Beliau menjawab, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan tempohnya selama 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk tidak musafir. Seterusnya hadis Abu Bakrah. Terus baca. Hadis Abu Bakrah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraqutni dan Al-Athram, Al-Athram di dalam sunannya. Athram, dan Al-Athram di dalam sunannya. Kata Al-Khattabi, isnadnya sahih. Demikianlah disebutkan di dalam Al-Muntaqa. Lafaz riwayatnya ialah rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffaihi ay yamsaha alaihima. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan menyapu kedua khuf dalam berwuduk untuk musafir selama 3 hari 3 malam. Untuk tidak musafir pula sehari semalam apabila ia telah bersuci lalu memakai kedua khufnya. Jadi hadis ini lebih jelas lah. Sebab yang ulama-ulama yang duduk pakai itu dengan syarat boleh sapu khuf ni kalau khuf itu kita pakai dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kalau kita dalam keadaan tidak suci, kita pakai khuf, tak boleh. Lepas tu kita nak berwuduk, lepas tu tak boleh sapu khuf. Jadi syarat nak sapu khuf ialah kita telah suci, ada wuduk dah. Kita pun pakai khuf. Bila pakai khuf, lepas tu kita batal wuduk pula. Batal wuduk. Bila kita nak ambil wuduk tu, setelah batal wuduk tu, kita bolehlah sapu khuf. Sebab kita masa pakai mula-mula tu dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan tidak suci, tak boleh. Kita pakai khuf dalam keadaan tidak suci. Lepas tu, kita pun nak bersemayam. Kita pun nak ambil air semayam. Ambil air semayam, bolehkah sapu khuf? Tak boleh. Kena tanggalkan khuf, basuh dulu kaki. Lepas tu setelah basuh tu, ada wuduk dah lah kita. Baru kita pakai khuf. Lepas tu kalau batal wuduk, baru boleh sapu khuf. Mana hadisnya? Ini hadis ni paling jelas lah dalam menyatakan syarat itu. Iaitu idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima. Syarat bersuci dulu. Jadi suci ni daripada kedua-dua hadas lah. Suci daripada hadas besar tu lebih-lebih lagi lah kena suci. Hadas kecil pun tak boleh, kena dalam keadaan suci juga. Begitu maksudnya. Jadi hadis ni sangat jelas. Teruskan lagi. 872. Ya. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah dan Al-Bazzar. Sekejap lah. Saya hanya ringkaskan di sini. Saya tidak sebut semua. Kalau dalam kitab ni dia sebut semua. Ni dia sebut semua. Ni hadis Ali ni. Hadis Abu Bakrah di dalam kitab ni dia sebut. Detail. Dalam kitab ni ada hadis Abu Bakrah tu. Lafaz riwayatnya begini. Itu yang kita ambil tadi. Saya hanya ambil hadis dia saja, ringkas. Dan hadis itu bertaraf hasan. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Jilid 1, muka surat apa, semua ada sini.
Daraqutni dalam ilalnya, Tabarani dalam awsatnya. Lafaz riwayat Ibnu Majah begini. Dia sebut riwayat. Tapi hadis Ibnu Majah ini dhaif. Kerana dalam sanadnya ada Umar bin Abdullah, dhaif, yang diperawi dhaif. Demikian tersebut dalam At-Taqrib. Dan begitulah seterusnya. Dia sebut hadis Safwan bin Assal itu memang Imam Tirmizi sendiri kemukakan selepas ini. Ada lebih detail lah. Saya hanya sebab kita nota sahaja ini ya. Saya tidak buat lebih panjang daripada itu. Kalau kita tengok dalam Tuhfatul Ahwazi pun sekadar ini sahaja yang disebut. Asas bagi kitab tadi tu Tuhfatul Ahwazi, dia pun sebut sekadar ini sahaja. Sebab ini bukan maksud utama. Tapi kalau kita nak lebih lengkap, memanglah kalau kita nak tengok lafaz riwayat dia tu dan apa kedudukannya, kita kena dengan lengkap lah. Jadi dengan adanya kitab ini sebenarnya lebih melengkapkan lagi kitab Tuhfatul Ahwazi. Sebab Tuhfatul Ahwazi hanya sebut gitu ya, ringkas. Macam yang saya sebut tu lah, lebih kurang macam tu. Cuba saya sebut lebih detail lagi. Jadi ini sementara. Tuhfatul Ahwazi ini ditulis semasa tu belum ada lagi komputer apa semua ni. Komputer ni besar peranannya, besar maknanya kepada penulis-penulis. Jadi pengarang Ithaf Talib Al-Ahwazi dia boleh buat banyak mudah begitu tu sebab dia orang sekarang. Pengarang tu masih ada lagi di Mekah. Kalau Tuhfatul Ahwazi ni pengarang dia di India lama dah. Anak murid kepada Syekhul Kull Ahlul Hadis di India dan Pakistan. Anak murid Nazir Hussain. Jadi buat apa lapis dah. Pada masa tu tak ada komputer semua. Saya sendiri pun ada pengalaman menulis guna komputer ni. Separuh kerja kita selesai sebenarnya. Susah kalau tidak nak cari apa banyak perkara lah. Kalau tulis tu kena tulis tangan, sapu apa, susah lah. Ambil masa banyak, buang masa. Tapi kalau orang yang sekarang ni pandai guna komputer, banyak perkara mudah, lebih cepatlah kerjanya. Ini bezanya. Tapi kitab ini dia melengkapkan kitab Tuhfatul Ahwazi. Kalau sesiapa nak lengkap, saya rasa cukup. 2 kitab ni sudah cukup dah sebenarnya. Untuk Tirmizi ni sudah cukup dah. Kemudian hadis Safwan bin Assal diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis Auf bin Malik diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat juga. Hadis Jarir diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu semua. Ini dalam kitab-kitab tu lah. Kemudian kita pergi kepada hadis seterusnya. Tapi saya rasa yang seterusnya ni kita tak sempat nak bincang habis. Panjang ni. Panjang ni baru muka surat kedua baru. Kita ada 10 muka surat semua. Tak apalah, kita baca setakat mana yang sempat lah ya. Lepas tu kita tanda lah. Ini hadis yang kedua, hadis 96. Dengan komentar Imam Tirmizi pun panjang. Panjang di bawah ni. Hannad meriwayatkan kepada kami, kata Imam Tirmizi. Katanya Abul Ahwas meriwayatkan kepada kami dan seterusnya. Kita dah baca dah tadi. Jadi siapa Abul Ahwas? 877. Soleh boleh baca lagi, Soleh? Boleh Maulana. Silakan. 877. Nama sebenarnya ialah Salam bin Sulaim Al-Hanafi. Maula mereka Al-Kufiyal. Al-Kufi ni silap. Al-Kufi Al-Hafiz. Wah, ya silap. Okay. Maula mereka Al-Kufi Al-Hafiz.
Beliau meriwayatkan hadis daripada Al-Aswad bin Qais, Ziyad bin Ilaqah dan ramai lagi orang-orang lain. Ibnu Mahdi, Hannad bin As-Sari dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan. Sari, Hannad bin Sari. Bukan Hannad, panjang. Hannad bin As-Sari, As-Sari dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Kata Ibnu Ma'in, Abul Ahwash, seorang perawi thiqah lagi teguh. Al-Ajli pula berkata beliau seorang pengikut sunnah dan ittiba'. Abul Ahwash adalah salah seorang perawi ke-6 kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia. Abul Ahwas ni kalau SH Sad maknanya. Okey. Mana? Abul Ahwas adalah salah seorang perawi ke-6 kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Sekejap Soleh, saya nak sebut, saya rasa perlu sebut beberapa perkara lah di sini. Yang pertama, nama sebenarnya ialah Salam bin Sulaim Al-Hanafi, maula mereka. Maula mereka, kita selalu akan bertemu dalam kitab-kitab rijal maulahum. Sekarang ni jadi buah gelaran, buah ejekan. Kalau dia nak tak terima kita, dia kata maulahum. Padahal itu istilah sebenarnya ilmu rijal, maulahum itu. Mana bukan maulana lah. Orang-orang perli saya kerana tak kita fahaman kita tak sama dengan dia, dia tak kata saya maulana, dia kata saya maulahum. Jadi maulahum ni di sinilah. Ni maulahum, cuba tengok ni. Tapi tak ada lah di sini, dalam ini dalam syarah-syarah ada lah. Cuba kita tengok contohnya di sini. Ni Abul Ahwas. Tapi di sini tak ada. Sudah berlalu dah. Sudah ada dah sebenarnya ni. Saya sebut itu dalam kitab-kitab rijal memang dia sebut maulahum. Apa makna maulahum? Ini kena faham. Kena faham. Dia sebut Al-Hanafi ni. Al-Hanafi ni ni nisbah kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah. Bani Hanifah ni daripada kalangan Arab sebelah ni. Sebelah zaman dahulu Musailamah Al-Kadzab tu. Itu puak-puak Bani Hanifah semua tu. Di sebelah Yaman ataupun dekat Oman, kawasan tu. Di tengah-tengah tu. Di situ kawasan Bani Hanifah. Jadi anak cucu mereka menggunakan nisbah ni, dalam bentuk nisbah kepada ni Hanafi. Hanifah tu jadi Hanafi, Bani Hanifah. Ini satu kabilah besar lah. Orang-orang daripada kabilah ni, keturunan mereka disebut Al-Hanafi. Di kalangan sahabat pun dah ada pakai nama ini, Al-Hanafi ini. Ada juga orang dia letak nama anak dia Hanifah. Misalnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ayah Hanifah. Hanifah tu nama anak dia, perempuan. Hanif lelaki. Jadi Al-Hanafi itu nisbah kepada Imam Abu Hanifah tu lain, dia bukan daripada Bani Hanifah ni dah. Bukan. Jadi kalau keturunan mereka betul dipanggil Al-Hanafi. Tapi ada juga bukan keturunan mereka, pakai nama itu juga, nama nisbah tu Al-Hanafi juga. Tapi mereka bukan keturunan. Mereka adalah bekas-bekas hamba. Mana-mana orang daripada kabilah Bani Hanifah. Jadi mana-mana hamba yang dimerdekakan oleh mana-mana orang lah. Panjang sejarah ni. Daripada dulu sampai sekarang ni pun kalau ada
Maula, tapi sekarang ni tak ada lah sebab tak ada sistem hamba tu. Maula ni nak ada maula ni dia kena ada sistem hamba dulu. Hamba tu dimerdekakan oleh seseorang lah daripada puak Bani Hanifah ni. Jadi hamba yang dimerdekakan itu dia berhak pakai. Yang ni nama ini, nama nisbah ni, Al-Hanafi. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan, takut-takut orang kata Abul Ahwas ini juga daripada memang keturunan Bani Hanifah. Jadi ulama-ulama rijal membezakan dengan kata maula mereka. Ini bukan keturunan, bukan darah daging puak-puak tu ni. Tetapi dia ni daripada maula mereka. Tidak semesti dia tu sendiri asalnya hamba. Nenek moyang dia pun, kalau moyang dia yang keberapa dimerdekakan oleh puak Bani Hanifah. Jadi anak cucu moyang dia tu, anak cucu dia seterusnya boleh pakailah Hanafi tu. Gitu. Ini maula mereka disebut. Dan benda ini ada di dalam kitab-kitab rijal berkenaan dengan perawi-perawi hadis sahaja. Adapun sekarang ni banyak orang guna, jadi dia menjadi punca penipuan lah. Punca penipuan, skema pula zaman moden ini. Apabila orang guna nama nisbah ni, contohnya Al-Husaini. Apabila dia berada di suatu negeri, dia nak dapat kedudukan, nak disanjung oleh orang negeri itu, dia kaitkan Al-Husaini itu, dia ni keturunan Nabi. Keturunan Sayyidina Husain. Kononnya Al-Husaini itu keturunan Sayyidina Husain. Padahal Al-Husaini itu luas. Bukan khusus untuk Sayyidina Husain saja. Yang masyhurnya begitulah. Tapi orang lain pun boleh guna juga. Al-Husaini. Contohnya saya. Saya Muhammad Asri bin Yusuf bin Husain. Datuk saya nama Husain. Saya pun boleh guna Al-Husaini. Mengikut kaedah Arab ni. Nampak? Bukan bermakna saya keturunan Sayyidina Husain. Tak. Tapi orang-orang yang ada nak mengambil kesempatan, mungkin dia guna begitu. Mungkin anak cucu kemudian dia tak sedar dah, nenek moyang dia kata kita anak cucu Nabi, kita anak cucu Nabi, kita keturunan Nabi, kita daripada anak cucu Sayyidina Husain, anak Fatimah tu dengan Ali tu. Jadi nenek moyang dia tu menipu, yang kemudian ni pun kena tipu lah semua. Tak mesti dia sengaja, tapi yang diketahui, dimaklumkan kepada dia tu begitu. Padahal mungkin Husain itu Husain mana tak tahu tu. Boleh saja pakai Al-Husaini, mana-mana Husain pun. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga Husain sebenarnya memang Sayyidina Husain tu. Tetapi bukan keturunan Husain, maula Husain. Itu kena faham. Boleh juga maula tu, anak-anak cucu dia tu, Sayyidina Husain ada hamba, dia merdekakan hamba tu. Jadi maula dia. Maula Husain. Jadi maula Husain ni boleh pakai Al-Husaini. Dan anak-anak cucu dia boleh juga kata Al-Husaini. Tapi tidak semestinya itu bukan anak cucu Husain. Itu daripada mawali, anak cucu. Hamba yang dibebaskan oleh Husain, Sayyidina Husain. Kalau kita andaikan, kalau kita katakan Sayyidina Husain lah, cucu Nabi itu yang dimaksudkan. Belum tentu lagi anak cucu sungguh. Boleh jadi maulahum. Maulahum sahaja. Cuma dalam kitab-kitab rijal ni, perawi-perawi ni, kita boleh dapatlah benda-benda begini. Tapi kalau orang biasa ni, yang tak ada sebagai perawi, orang tak sebut dah maulahum apa, tak sebut dah. Jadi ini boleh jadi punca kekeliruan. Orang-orang yang ada kepentingan duniawi lah. Mereka tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa, tidak pakai Quran dan hadis, tidak takut kepada ancaman Nabi, mungkin boleh jadi saja mereka ni gunakan benda-benda macam tu untuk sebenarnya mendapat kedudukan dalam sesebuah masyarakat yang memang cintakan Nabi dan keluarga Nabi, anak cucu Nabi. Ini ambil kesempatan. Sebab itu di Indonesia sekarang ni pun sibuk. Ramai yang tak percaya kepada ni keturunan Habib-Habib ni. Dia kata bukan keturunan Nabi sebenarnya. Mereka telah buat kajian. Putus sanadnya itu.
sanak keturunan itu. Jadi saya nampak benda ni mudah bagi saya nak terima. Kalau ada orang buat kajian dari segi nasab, ini bahagian nasabah dipanggil. Ada satu bahagian kajian tentang keturunan. Mereka bahas benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni antara, lepas tu bahas juga dari segi sanad tu terputus, jauh sangat terputus. Tetapi dipopularkan sebagai anak cucu Nabi dan disebut Habib. Habib itu, Habib ini, Habaib itu, Habaib ini. Ramailah yang kena tipu sebenarnya. Ya, kalau yang betul-betul, alhamdulillah, tak apalah. Okeylah, kita tak ada masalah. Tapi yang kita takutnya ni skema-skema. Terutamanya bawa ajaran yang salah pun dia ikut juga. Taksub juga. Kononnya kerana anak cucu Nabi. Jangan sekali-kali begitu. Ini teruk dah jadinya. Rosak, punah, ranah agama. Sebagaimana yang sekarang ni kita dapat lihat kan, ramai habib-habib. Ada juga yang betul tu pun ada, yang bagus pun ada, yang baik pun ada, yang berilmu ada, ramai juga. Tapi yang lebih ramainya yang macam tadi. Itu bahaya tu. Orang ramai ni pula dia hormat kan. Hormat tu tanpa ilmu. Menyebabkan dia boleh terjebak lah. Terjebak. Jadi mangsa lah. Sebenarnya mangsa semua ni. Bila jadi mangsa tak ada dah pertimbangan ilmu, nak belajar pun tak perlu dah. Kira nak masuk syurga saja. Dah dapat apa ni, nak masuk syurga ni, cinta kepada keturunan Nabi, pada cukup itu. Ini bahaya sebenarnya. Budaya ini tak boleh dibawa dalam masyarakat. Bahaya. Bukan sahaja di Indonesia, di Malaysia, mana-mana saja pun bahaya. Benda ni telah berlaku banyak dah dalam sejarah umat Islam ni. Penyelewengan ini puncanya tadilah. Dia guna nisbah. Nisbah tu tak kena tempat dia. Orang lain suku sakat tu. Dia guna Husaini. Husaini dia kata dia datuk dia. Kalau orang tekan-tekan dia betul-betul, tanya yang sebenar, dia kata datuk dia. Salahkah saya nak guna nama nisbah kepada datuk saya? Al-Husaini. Apa susahlah. Itu. Saya tidak kata Sayyidina Husain. Boleh juga guna Al-Husaini, tidak salah. Tapi bagi orang yang nak mengambil kesempatan tu, dia boleh ambil lah. Itu sebab dalam kitab-kitab rijal ni dia sebut. Itu faham. Kena faham dengan baik apa maksud maula tu. Maula mereka ni. Maknanya Abul Ahwas ni bukan daripada keturunan Bani Hanifah sebenarnya. Dia ni daripada keturunan mawali atau maula Bani Hanifah. Itu maksud. Tapi dia boleh pakai juga Al-Hanafi. Dia boleh pakai. Al-Kufi. Al-Kufi itu nisbah kepada tempat. Tempat tinggal dia. Al-Hafiz. Itu gelaran dia. Nama gelaran dia. Sebab dia ni hafiz hadis. Dia seorang yang hebat. Baca apa ni dah baca tadi kan. Itu yang pertama yang saya nak ingatkan. Yang keduanya, ni dia sebut ini. Selalu kita akan bertemu di dalam kitab-kitab rijal, perawi itu diperkenalkan begini. Dia sebut. Dia huwa sahibu sunnah wattiba'. Dia seorang pengikut sunnah dan ittiba'. Apa maksudnya? Dia seorang pengikut sunnah ni dan ittiba'. Pengikut sunnah maknanya beraliran sunnah lah. Ahlu sunnah wal jamaah. Itu makna pengikut sunnah. Ataupun dia kuat berpegang dengan sunnah. Dia tidak pakai sangat ni mazhab ke apa, nak taksub kepada mazhab, tidak. Dia tengok hadis. Itu makna sahibu sunnah. Atau sahibu sunnah maksudnya berfahaman sunni. Itu sahibu sunnah. Wattiba', dia ni fahaman dianya ikut ittiba', bukan taklid. Bukan taklid. Ittiba' ni mana kalau dia nak ikut apa-apalah dalam bab hukum, dia mesti tahu dalil dia. Dia akan tahu. Dia akan tanya mana dalil dia. Apa dalil dia yang kita nak pakai macam ni. Nak sapu khuf ni, boleh sehari semalam ni, mana dalil dia? Kalau selagi tak ada dalil, semata-mata orang cakap begitu, fatwa, bagi pendapat begitu, dia tak mahu pakai. Ini ittiba'. Dah ada sebenarnya orang yang berfahaman begini daripada awal lagi. Dia tak mahu taklid. Sebab taklid ini sebenarnya tak sempurna agama ni. Nampak sangat malas sangat.
nampak sangat tidak bertanggungjawab, mudah-mudah sangat agama ni. Sedangkan kita boleh habis masa untuk perkara lain. Untuk membetulkan sebutan bahasa Inggeris saja pun kita ambil bukan main banyak masa. Kita tak boleh ambil masa untuk nak mengetahui lebih sedikit tentang agama kita, amalan kita. Takkan macam tu orang Islam. Begitu maksudnya. Jadi dia ni sahibu as-sunnah wattiba'. Jadi apa maksud ittiba' tu? Itu maksud ittiba'. Bukan pakai dengar saja ikut, bukan begitu. Ini Abul Ahwas. Dia seorang yang berpahaman Sunni, bukan Syiah, bukan Murji'ah, bukan itu ini, tidak. Dan ittiba' maknanya apa-apa dia nak amal, apa-apa dia nak buat, dia nak pegang, dia mesti tahu dalil dia. Apalagi dia tu seorang hafiz, seorang yang alim. Kalau tidak alim pun boleh nak ikut cara ittiba' ni. Ikut cara ittiba' ni sebenarnya lebih baik. Tapi masalah lah orang kita sekarang ni memang dia tak suka masyarakat umum ni, orang ramai ni jadi cerdik. Dia tak suka. Saya ada tengok jugalah, tak apalah saya berkongsi. Ada seorang YouTuber tu, saya pun belum jumpa lagi, belum kenal lagi dengan dia. Syihabuddin, Ustaz Syihabuddin. Dia banyak react, kritik orang tu, kritik orang ni. Bagus. Saya setuju sangat, suka sangat cara macam tu Ustaz Syihabuddin itu. Bagus sangat usaha dia tu. Patut lagi ada lagi ramai lagi yang macam tu. Barulah masyarakat dia jadi cerdik. Dia salah satu program dia, projek dia mencerdikkan umat. Baguslah tu. Dia kena macam itulah. Sebab ramai ustaz kita ni tak mahu masyarakat ni cerdik. Itu masalahnya. Jadi kalau orang tanya sikit, tengok, tanya. Wahabi ni. Tanya dalil. Dia tak mahu bagi tanya. Padahal itu cara ittiba'. Apa salahnya? Orang biasa pun boleh. Dia nak tanya dalil. Untuk meyakinkan dia. Menenangkan lagi hati dia. Ni kita dah tahu hadis. Boleh. Tidak bermukim, musafir 3 hari 3 malam boleh sapuh. Mana hadis? Ni hadis. Sebab kita semua boleh membaca kan. Bukan macam orang zaman dulu buta huruf. Kita tengok hadis. Hadis mana ni? Tenang hati kita. Apa salahnya? Seperti Nabi Ibrahim itu bukan tak percaya Tuhan menghidupkan orang mati. Itu akidah tu. Dia minta dengan Allah, nak tengok macam mana. Tuhan tunjuk. Itu cara yang betul, tunjuk. Dan orang nak, tunjuklah. Kalau orang tak nak, tak apalah. Kalau dia nak dalil, dia nak tanya apa masalahnya. Susah kalau nak baca Quran. Dia nak tahu yang kita ikut ni ikut Quran. Alhamdulillah, yakin kita. Kita nak tingkatkan cara berfikir masyarakat ni biar jadi cerdik. Baguslah tu usaha-usaha macam tu. Saya sokong sangat usaha-usaha. Setengah-setengah orang dia tak suka, dia kata nak kritik orang tu orang ni. Baguslah ada itu nahi anil munkar. Itu mencegah perkara mungkar. Perkara mungkar ni ingat orang biasa saja, orang buat maksiat saja. Apa kurangnya ulama-ulama, orang-orang yang belajar agamawan ini duduk sebar benda-benda yang mengarut, benda-benda yang merapu, benda-benda yang memang dongeng, khurafat. Orang ingat dia ustaz, terus pakai. Sampai tua-tua pakai. Padahal dia mengarut. Dia cerita hadis maudhu'. Berdosa besar tu. Jadi tegur itu bagus. Barulah berhati-hati, jadi beringat. Sekarang ni takut semua. Takut orang kritik. Bukan ikhlas kerana Allah. Tak. Bukan nak belajar semua, nak jadi orang berilmu semua, tidak. Kerana takut. Disaman sekarang ni. Takut saman. Minta maaf lah begitu-begini. Takut saman. Bukan takut kepada Allah. Ini bahaya agama macam ni. Sekarang ni ramai. Bahaya. Dia mudah-mudah nak cakap apa-apa. Lepas tu kalau orang nak saman, sama malu ke apa ke, mula minta maaf. Sebenarnya dia penyakit, ada penyakit banyak. Ingat orang agama orang ni tak ada penyakit ke? Tak, semua ada penyakit. Semua ada penyakit. Semua buat dosa manusia ni. Jadi saya terutamanya yang belajar dengan saya ni lah, peserta-peserta ni, hadirat ni, kena berhati-hatilah. Saya tidak ajar macam tu. Saya tak suka macam tu. Murid-murid saya macam tu. Mesti kena bertanggungjawab. Jangan mudah-mudah sebarkan benda-benda mengarut ni.
kita kena pasti dulu kesahihannya. Itu cara yang betul. Gitu. Ya. Baik. Itu maksud pengikut sunnah dan ittiba. Sekarang ni yang tak suka ittiba ni. Dia kata apalah ittiba. Dia suka orang ni jadi muqallid, jadi taklid buta. Pentaklid buta. Dia suka orang ni jadi macam tu. Sebab apa? Senang dia. Orang Kelantan kata senang nak goreng. Senang nak goreng. Lepas tu jadi bodoh ikut dia cakap. Jangan begitu. Ikut cara ulama ni. Biar sunnah, sahibus sunnah wattiba. Itu baru betul. Apa salahnya dia nak tahu. Lepas tu Abul Hawas ni adalah salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Jadi kitab utama hadis 6 kitab utama hadis ni bukan bermakna yang 6 ni semua sekali setiap satunya lebih daripada kitab-kitab lain, bukan. Jangan anggap begitu, salah tu. Maksudnya 6 kitab utama hadis ni dari segi silibus, sukatan pengajian hadis. Kalau nak kiranya banyak lagi kitab hadis yang lebih tinggi darjatnya daripada yang 6 tu. Terutamanya Ibnu Majah misalnya. Banyak lagi kitab lain yang lebih tinggi lagi kedudukannya daripada Ibnu Majah. Tapi ia tak termasuk, tak disebut sebagai yang 6 itu. Misalnya Muwatta' Imam Malik, jauh lebih tinggi. Ya, setaraf dengan Bukhari Muslim tu. Misalnya Sunan Darimi, jauh lebih tinggi daripada Ibnu Majah itu. Al-Mukhtarah, Ziya' Maqdisi itu jauh lebih sahih daripada Ibnu Majah, terutamanya Ibnu Majah lah. Dan kitab-kitab Imam Tahawi apa semua tu, itu tinggi-tinggi tu kedudukannya. Tapi tidak disebut. Kenapa? Kerana 6 kitab ni orang buat belajar. Macam kita belajar hari ni. Kita belajar Sunan Tirmizi. Kita tak belajar Sunan Darimi ke misalnya. Musnad Ad-Dailami kita tak belajar itu. Itu orang buat rujukan. Orang belajar apa? Ni 6 kitab ni. Dan memang pun dari segi pengalaman lah, dari segi sejarah lah, dia akui ulama-ulama besar tu kenapa mereka jadi mahir dalam ilmu hadis ni, sebab mereka pakai 6 kitab ni sebagai sukatan pelajaran mereka. Itu terbukti. Orang yang belajar 6 kitab ni dengan betul, dia akan ada peluang lah untuk jadi tokoh dalam hadis. Dia bukan belajar gitu saja. Dia boleh melahirkan seorang ulama hadis dengan belajar menggunakan sukatan. Itu maksud 6 kitab utama hadis. Bukan nak cerita kitab itu paling sahih, tidak. Tidak. Dan dalam kitab-kitab semua hadis sahih, tidak. Dalam Tirmizi sekalipun berapa banyak hadis yang tidak sahih, kan? Seperti mana yang kita sedang belajar sekarang. Ada orang dipertikaikan, orang dipertikaikan. Ada yang sepakat. Bahkan Imam Tirmizi kata sendiri, dhaif. Itu biasalah. Tapi kita buat belajar ni apa tujuannya? Imam Tirmizi pun ada maksud dia, bukan sengaja dia nak sebar hadis maudhu', tak, dia nak mengajar kita, nak perkenalkan perawi hadis maudhu' ni, cuba kamu kenal ni orangnya. Itu. Kalau dia tak masuk ke hadis-hadis seperti itu, macam mana kita nak kenal perawi dia? Itu dia ada maksud tersendiri. Ulama faham dengan baik maksudnya, bukan jadi keliru. Bukan kata, imam-imam besar pun dia masuk juga hadis-hadis maudhu' dalam kitab dia. Kita tak faham. Kita pandai lekeh pula. Padahal kita tak faham tujuan orang buat begitu. Ini ya. Saya rasa saya dah sebut dah tadi, kita tak sempat. Kena setakat itulah dulu ya. Kita akan sambung pula lah kira-kiranya ni. Sambung daripada awal lah nanti akan datang insyaAllah. Susah pula kalau tidak nak start di mana. Jadi hadis 96 ini kita akan bincang semula lah nanti. Sebab kita tak sempat nak bincang panjang hari ni ya. InsyaAllah kita tanda di sini. Jadi setakat itu dahulu untuk hari ini pengajian Sunan Tirmizi kita. Wallahu'alam. Kita rehat sekejap lah seperti biasa ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim.